Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairuddin bin Bakpiah dan nombor matrik saya 34 DDT 21F10034. Di sini saya akan membentangkan hasil kerja kumpulan saya iaitu problem Besta 1 Python. Untuk sistem pesanan makanan ini, ia terdiri daripada proses memesan makanan dan mengira jumlah harga makanan. Saya dikehendaki untuk membina sistem pesanan makanan untuk TWS pasta yang boleh memenuhi ciri berikut. Iaitu yang pertama ialah bina program yang boleh membaca nama dan jadual pelanggan daripada keyboard sebagai input. Yang kedua ialah program ini anda harus mempunyai menu yang membolehkan pelanggan memilih menu dan kuantiti. Untuk yang ketiga, pelanggan boleh memesan semula pakej menggunakan looping. Untuk yang keempat, kemudian program akan mengira kos bagi setiap pakej dan jumlah kos yang diperlukan untuk pelanggan bayar. Dan yang kelima ialah jika jumlah harga melebihi 150, pelanggan akan mendapat diskaun 10%. Dan akhir sekali, program ini akan memaparkan semua maklumat pelanggan, menu yang dipilih dan jumlah yang perlu dibayar. Untuk menjawab soalan yang pertama ini, saya telah membuat satu coding yang mungkin memenuhi semua kriteria yang diperlukan. Yang pertama, saya define display menu untuk display semua menu-menu item dan harga untuk kedai ini. Yang kedua, saya define calculate cost dengan permintaan item quantity untuk mengira semua cost. Di dalam calculate cost, saya membuat list menu price untuk memberikan harga untuk setiap menu-menu atau item. Di bawahnya saya initialize total cost sama dengan 0 atau kosong, dan di bawahnya saya membuat for I in range length item quantity total cost plus equal menu price darab item quantity untuk saya calculate semua cost. Dan selepas itu saya return total cost. Seterusnya saya define function main. Di dalam function main ini terdapat banyak-banyak benda, iaitu contohnya untuk user masukkan table, name dan untuk mengira semua kos-kos. Pertama, saya display welcome to TWS pasta dan seterusnya saya meminta user untuk masukkan nama dan table number. Seterusnya saya initialize list item quantity untuk menyimpan item quantity. Selepas itu, untuk order more equal true adalah untuk looping sebentar lagi. While order more display menu choice equal 0, while choice not in range 1 atau 6, choice equal integer input please select your item 1 hingga 5. Jadi, jika user memasukkan item selain 1 hingga 5, ia akan terus looping. Contohnya, user masukkan nilai 7, ia akan terus looping please select your item 1 hingga 5. Selepas itu, saya meminta user untuk memasukkan quantity. Item quantity choice minus 1 plus equal quantity adalah untuk menyimpan quantity di dalam quantity list. Order again sama dengan input, do you want to order more? Yes or no? If order again sama dengan n, order more false. Order again sama dengan input, do you want to order more? Yes or no? Saya meminta user untuk meneruskan atau memberhentikan coding ini. If order again sama dengan n, order more equal false adalah jika user memasukkan n akan berhenti looping. Seterusnya, total cost equal calculate cost item quantity adalah untuk saya calculate semua total cost daripada order ini. Dan saya akan display your order detail, customer name, table name dan item order. Di dalam item order, for I in range length item quantity, if item quantity lebih besar daripada kosong, akan display your item number I plus 1 dan quantity.item quantity. Ini adalah untuk display semua menu yang telah user order dan kuantiti yang diorang masukkan. Seterusnya, if total cost lebih besar daripada 150, persen
sama dengan 10 kali total cost bahagi 100. Ini adalah untuk mengira jika user membeli lebih daripada 150 akan mendapat diskaun 10%. Last cost sama dengan total cost tolak persen dan akan display print total cost. Format last cost. Kegunaan 2F ini adalah untuk display dua nombor selepas titik perpuluhan. Seterusnya saya print thank you untuk closing message dan akhir sekali saya memanggil function main untuk display semua output. Seterusnya untuk output pula saya akan cuba jalankan kode ini. Yang pertama saya akan masukkan nama, contohnya saya masukkan nama. Dan yang kedua table number, saya masukkan table number. Seterusnya akan keluar 5 jenis menu atau item 1 hingga 5. Saya perlu memasukkan nombor 1 hingga 5 sahaja. Jika saya memasukkan nombor selain 1 hingga 5, contohnya saya masukkan nombor 7, dia akan terlooping. Dan di sini saya akan pilih nombor 5 dan saya perlu masukkan kuantiti, contohnya 3, 4. Dan saya akan ditanya untuk do you want to order more? Saya perlu memilih untuk order lagi atau tidak. Saya cuba yes dan akan keluar lagi menu seperti tadi dan saya cuba masukkan menu yang keempat. Akan keluar kuantiti, saya masukkan kuantiti keempat dan di sini saya kerana saya tidak mahu teruskan lagi, saya akan klik end atau no. Selepas saya klik end iaitu untuk stop looping, akan keluar detail-detail yang saya telah order tadi, iaitu customer name, table number dan item-item yang telah diorder. Contohnya item order, your item number sama dengan 4, kuantiti 34 dan item number 5, kuantiti 34 juga. Total cost sama dengan RM550.8%. Untuk total cost ini saya telah mendapat 10% diskaun daripada harga sebenar dan menjadikan harganya hanya RM550. Dan akhir sekali akan keluar display thank you. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Alif Aiman bin Abdul Rahim. Nombor metik saya 34DDT21F1016. Hari ini saya akan mempresent soalan PBT 1 nombor 2. Baiklah, di sini kita boleh lihat di kod saya ini terdapat user untuk masukkan input. Jadi di sini user perlu masukkan input nama, umur, markah quiz, markah test dan juga markah FA. Selepas itu saya telah declare nilai untuk quiz, test, quiz weight test, test weight test dan FA weight test. Terdapat nilai 0.3 untuk quiz, 0.3 untuk test dan 0.4 untuk FA. Saya ambil ini daripada soalan dan telah menjadikan dia kepada perpuluhan. Selepas itu terdapat juga formula untuk membuat pengiraan markah total, iaitu total mark sama dengan markah quiz darab quiz weight test tambah test mark darab test weight test tambah FA mark darab FA weight test untuk mendapatkan jawapannya. Di sini juga saya telah membuat satu kolom untuk memberi output kelihatan sama seperti output yang diinginkan. Saya telah tetapkan kolom sebanyak 12, iaitu COL width sama dengan 12. Di sini juga telah display output untuk informasi student dan pada output ini saya telah buat satu just. Ini adalah kaedah string method dalam Python
untuk menjadikannya lebih justified lah untuk jarak yang sama sebanyak 12. Selepas itu saya telah menambah output seperti A, B, C, D, E, F. Ini adalah untuk print header, dan juga saya telah membuat penyediaan output juga, iaitu print name, age, quiz, test, FA dan juga total. Selepas itu di sini terdapat paparan output dari pengiraan formula tadi. Jadi apabila selesai mengira, akan terpaparlah output seperti output yang diinginkan. Contohnya A, di bawah A terdapat name, dan di bawah name terdapat nama input yang user masukkan tadi. Seterusnya saya telah menambah looping supaya user boleh loop sebanyak berapa kali user mahu. Jadi apabila user masukkan 1, dia akan continue, dan kosong untuk exit looping tersebut. Baiklah, kita akan run kod ini. Baiklah, di sini kita boleh lihat user perlu masukkan nama. Saya akan masukkan nama saya dan umur 20, dan user perlu masukkan juga markah Python, markah quiz untuk Python. Saya akan masukkan 80, markah test pula saya akan masukkan 90, dan markah FA saya akan masukkan 78. Jadi akan terpaparlah output yang diinginkan, iaitu A name alif, untuk B pula age 20, untuk C quiz 80, untuk D test 90, untuk E FA 78, dan F total sebanyak 82.2. Jadi di sini terdapat looping. Jika kita tekan 1, dia akan continue, dan tekan kosong untuk exit. Jadi saya akan tekan 1. Jadi dia akan looping untuk kod yang tadi user untuk masukkan input kembali. Baiklah, kita akan cuba loop ini untuk exit. Jadi kalau user masukkan kosong, dia akan exit. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.